perbincangan kita nanti insya-Allah berkaitan dengan Abdullah ibn Abbas, seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tuan-tuan ingat lagi, kita telah pun selesai 4 khulafa Rashidin. Semalam kita telah pun belajar tentang Abdullah ibn Mas'ud. Hari ini kita akan belajar tentang Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Perbincangan kita pada hari ini tentang biodata dan latar belakang Abdullah ibn Abbas, pujian terhadap Ibnu Abbas, faktor kepintaran beliau, dan juga kisah Ibnu Abbas bersama surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath, dan juga ibrah yang boleh kita ambil daripada kita kata apa, seorang insan yang hebat ini, iaitu kisah daripada Abdullah ibn Abbas. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita boleh mulakan kita punya perbincangan tentang sirah kita dengan kisah kaum salaf bersama dengan Al-Quran. Kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atliq bihi alsinatina wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, yang pertamanya saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita. Masih lagi kita pada saat ini kita berada dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam tadi memelihara kita dan sehinggalah kita dapat bangun daripada tidur dan dapat kita meneruskan dengan ibadah-ibadah kita, melakukan solat subuh, solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelumnya lagi, dan sehinggalah kita dapat bersama untuk menghidupkan majlis ilmu kita. Dan mudah-mudahan ini dikira di antara taman-taman syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah khilaful zikir." Nabi kata, jika kamu melalui satu daripada taman-taman syurga, hendaklah kamu patah balik. Dan sahabat Nabi bertanya, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Nabi berkata, halakul zikir, majlis untuk mengingati Allah, yakni majlis ilmu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala berikan kita nikmat kesihatan, juga nikmat masa lapang, sehingga dalam keadaan kita pada hari ini dilanda dengan wabak penyakit. Zaman kita berada dalam COVID-19 ni, saya rasa ini adalah antara iktibar yang besar, iaitu mengenai tentang masa lapang dan kesihatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kita mengetahui wabak penyakit yang tidak mengenal manusia, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal kaum dan agama. Lalu kepada Allah Ta'ala sahajalah kita berharap, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada saat ketika ini Tuhan masih lagi memelihara kita dalam keadaan yang baik. Saya berdoa untuk diri saya dan juga keluarga serta tuan-tuan, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana dan penyakit ini. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada hari ini perbincangan kita tentang Abdullah ibn Abbas,
seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada tuan-tuan yang baru mengikuti, boleh ikuti siri ataupun rakaman yang telah saya buat bersama dengan kumpulan-kumpulan yang sebelum ini mengikuti daripada awal. Kita telah pun selesai 4 Khulafa' Rashidin, Abdullah ibn Mas'ud, dan pada hari ini Abdullah ibn Abbas. Dan tuan-tuan, tema kita mengambil iaitu kisah kaum salaf bersama Al-Quran. Kita nak mengetahui tentang Al-Quran, tapi saya kurangkan ataupun kita ubah sedikit konsep kita, iaitu mengambil kisah kaum salaf, sirah-sirah orang-orang terdahulu, supaya kita tidaklah terlalu serius dalam keadaan masa kita sedang bercuti. Dan juga kita mulakan kelas kita ini di awal pagi. Sebenarnya saya nak mula awal lagi kalau boleh, tapi berikan ruang kepada kita ataupun kepada tuan-tuan untuk bersiap solat subuh dan juga mempersiapkan diri dengan selesa. Kita mulakan awal pagi juga pada 6.45 pagi, insyaAllah. Baik, terus pada perbincangan kita, Abdullah ibn Abbas. Kita pergi pada biodata dan latar belakang Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita lihat, sungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam ilmu Al-Qurannya dan juga penafsirannya, iaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Nama penuhnya Abdullah bin Abbas Al-Hashimi. Beliau adalah sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi sepupu Nabi yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu Ali bin Abi Talib. Jadi Ibnu Abbas juga adalah sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai banyak gelaran. Adanya biasa kita dengar kalau Ibnu Abbas kita panggil sebagai al-imam, dikata apa? Imam tafsir, ataupun dikatakan sebagai imam tafsir, apa? Bapa pentafsiran. Boleh kot kan? Bapa pentafsiran. Iaitu gelaran kepada Abdullah Ibnu Abbas. Ataupun gelaran yang biasa kita dengar Ibnu Abbas ni, gelarannya Turjumanul Quran, iaitu penterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Boleh lah kan? Itu di antara gelaran-gelaran hebat yang diberikan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas biasa disebut sebagai Ibnu Abbas saja sebab untuk membezakan beliau dengan beberapa Abdullah yang lain. Kita pun tahu semalam kita telah bincangkan ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Umar, ada ramai lagi beberapa nama sebagai Abdullah yang untuk dibezakan. Maka Ibnu Abbas dengan julukan biasa kita panggil, iaitu Ibnu Abbas, merupakan keturunan Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah tu 3 tahun sebelum hijrah, dan ikut bersama kedua orang tuanya berhijrah ke kota Madinah ketika berlakunya penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ibnu Abbas ini ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Ibnu Abbas di kala itu masih lagi 15 tahun, iaitu muda remaja lagi, 15 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Akan tetapi beliau meriwayatkan begitu banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sejumlah asar daripada para sahabat yang lain. Jadi banyak meriwayatkan hadis walaupun ketika berumur 15 tahun. Kita kena beza juga 15 tahun kita dengan 15 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Remaja bagi kita mungkin umur 17 baru nak merancang masuk universiti, baru nak tanya mak ayah dan orang lain nak masuk bidang apa. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umur belasan tahun, seperti mana Usamah bin Zaid umur 17 menjadi panglima perang, memimpin orang-orang Islam yang lain untuk pergi berperang. Jadi ketika Nabi SAW wafat, beliau, yakni Ibnu Abbas, masa itu dikatakan berumur berapa? 15 tahun. Tapi 15 tahun yang saya ceritakan apa? Bukanlah perkara yang kecil, iaitu dia mempunyai peranan yang besar ketika sedang berumur belia remaja dia. Baik, Ibnu Abbas mendapat julukan ataupun gelaran dia, iaitu Al-Bahru, samudra. Al-Bahru, samudra, lautan. Kerana apa? Kerana keluasan ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia seorang yang alim sangat dalam bidang Al-Quran
dan mengesahkan Al-Quran, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan juga Ibnu Abbas kata Umar Ibn Khattab kepada Ibnu Abbas, Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah, beliau Umar Ibn Khattab ini mengangkat Ibnu Abbas sebagai salah seorang penasihatnya. Bayangkan, muda lagi. Ketika zaman Umar Ibn Khattab, kita pun tahu zaman gemilang ataupun zaman kehebatan Islam, Khulafaur Rashidin. Umar Ibn Khattab mengambil Ibnu Abbas sebagai penasihat, salah seorang penasihat dalam pemerintahannya, bersama para sahabat yang senior, bersama para sahabat yang besar, dan menjadikan Ibnu Abbas ini orang yang di antara terdekat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab lagi, kata Umar pernah berkata kepada Ibnu Abbas, kamu nanti akan menjadi pemuda kami yang paling cemerlang. Umar dia nampaklah bakat dan juga potensi yang terdapat pada Ibnu Abbas. Umar mengatakan apa kepada Ibnu Abbas? Kamu nanti akan menjadi pemuda kami yang paling cemerlang, paling baik perilakunya dan paling mengerti tentang Al-Quran. Kata Sayyidina Umar kepada Abdullah Ibnu Abbas. Umar juga pernah mengatakan tentang Ibnu Abbas ini, dia kata apa lagi? Pemuda ini, ini hebat ayat ni. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini, dia pemuda ini berusia muda tetapi dewasa dalam berfikir. Dewasa dalam berfikir. Ia mempunyai lisan yang gemar bertanya dan mempunyai akal yang gemar berfikir. Jadi itu di antara kisah latar belakang Ibnu Abbas, seorang yang mempunyai peranan yang besar, walaupun ketika dalam umur yang muda, pemerintahan yang besar seperti mana pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau menjadi di antara penasihat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun muda, tapi mempunyai pemikiran yang jauh serta dewasa. Baik. Seterusnya perbincangan kita yang kedua, iaitu tentang pujian terhadap Ibnu Abbas. Apakah kisah-kisah pujian kepada Ibnu Abbas? Ada banyak sangat pujian Ibnu Abbas. Kalau ikut kepada catatan saya ambil 6 sahaja pujian terhadap Ibnu Abbas. Kenapa kita belajar tentang pujian ni, Ustaz? Sebab kita satu nak mengenali sahabat ini. Yang kedua, mungkin kita boleh ambil iktibar bagaimana beliau dipuji, dan kita pun usaha bagaimana untuk mendapat pujian tersebut. Apatah lagi pujian tersebut bukan orang yang daripada orang biasa, tapi daripada sahabat-sahabat Nabi yang hebat juga. Baik. Yang pertama, pujian terhadap Ibnu Abbas. Yang pertama, Abdullah Ibn Mas'ud. Siapa Abdullah Ibn Mas'ud? Semalam kita telah bincangkan, salah seorang yang alim dalam bidang Quran. Kata-kata yang apabila dia bercakap, semuanya keluarnya ayat-ayat Al-Quran. Itu siapa? Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud, dia pernah berkata, sebaik-baik pentafsir, maka sebaik-baik pentafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Siapa yang kata? Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi kalau pada saya, dua-dua Abdullah ini hebat, Abdullah Ibnu Mas'ud dengan Abdullah Ibnu Abbas. Tetapi umur yang ada pada masa itu berbeza-beza lah. Abdullah Ibnu Mas'ud dia lebih senior, kan? Kalau tuan ingat lagi, dia orang yang ke-6 masuk Islam. Abdullah Ibnu Abbas dia muda, tapi pujian dah datang ke kubur. Apa maksud dah datang ke kubur? Okey, baik. Jadi Ibnu Mas'ud dia kata apa? Dia puji siapa nama? Dia puji Ibnu Abbas. Dia kata Ibnu Abbas ini seorang sebaik-baik pentafsir Al-Quran, iaitu ialah Ibnu Abbas. Baik. Lagi yang kedua, Mujahid. Mujahid ni orang yang pernah berguru dengan Ibnu Abbas. Kalau tuan baca dalam beberapa tafsir, Ibnu Katsir pun jadi catat Mujahid mengatakan. Mujahid di sini siapa? Iaitu anak murid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama anak murid di kalangan tabi'in. Di antara anak muridnya Mujahid, ada anak murid Taus bin Kaisan, seorang yang sangat keras ataupun seorang yang sangat serius orangnya. Mujahid berkata kepada Mujahid yang pernah berguru kepada Ibnu Abbas juga pernah berkata, Ibnu Abbas sering disebut sebagai Al-Bahru. Gelarannya apa? Al-Bahru, kerana luas keilmuan yang dimilikinya. Lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Ibnu Abbas ni apa? Dia kata Sa'ad Ibn Abi Waqqas pernah berkata,
Sa'ad bin Ibn Waqqas ni pula siapa? Salah seorang bodyguard Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku tidak pernah kenal seorang yang paling cepat faham, paling cepat mengerti, paling tajam fikiran, yang paling banyak menyerap ilmu, paling nyata kesantunannya melebihi daripada Ibnu Abbas. Dia kata apa? Dia kata dia tak pernah jumpa orang lain yang hebat seperti Ibnu Abbas ni, iaitu orang yang paling cepat belajar dan faham apa yang nak disampaikan oleh orang yang lain. Dan juga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata apa? Aku juga pernah melihat Umar Ibn Al-Khattab memanggil Ibnu Abbas ni dalam urusan-urusan yang pelik, dalam urusan-urusan yang sukar, dalam urusan-urusan yang ganjil. Umar Al-Khattab dia panggil siapa? Dia pernah panggil Lubuk si Kaping. Okey. Jadi dia kata apa? Dia kata Sa'ad bin Waqqas, dia kata apa? Dia pernah melihat Umar bin Khattab dalam pemerintahan, dia panggil siapa? Dia panggil Ibnu Abbas untuk membantu Umar bin Khattab dalam urusan-urusan yang ganjil. Padahal sekelilingnya di kalangan Umar bin Khattab ramai sahabat-sahabat yang besar yang pernah juga ikuti dalam perang Badar. Tapi Umar bin Khattab dipanggil orang yang muda, Ibnu Abbas, untuk menjadi penasihat dia dalam urusan-urusan yang pelik. Lagi sahabat Nabi memuji Ibnu Abbas lagi siapa? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, dia kata apa? Ibnu Abbas dikurniakan akal yang cepat faham, fikiran yang cerdas dan mudah menyerap ilmu. Tidak pernah dilihat, dia kata, Umar menunjuk orang lain terlebih dahulu sebelum Ibnu Abbas. Banyak kaitan pujian ini dikaitkan dengan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kata Talhah bin Ubaidillah, dia kata juga Ibnu Abbas ni dikurniakan akal, fikiran yang cepat faham, fikiran yang cerdas. Lagi anak murid kepada Ibnu Abbas yang terkenal, iaitu Taus bin Kaisan. Taus pernah mengatakan, dia kata apa? Tidak pernah kulihat orang yang lebih soleh daripada Ibnu Umar, dan tidak pernah kulihat orang yang lebih pintar daripada Ibnu Abbas. Ini dua orang Abdullah yang hebat pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dua orang kanak-kanak ataupun dua orang remaja yang hebat. Siapa? Abdullah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Abbas. Tapi Taus mengatakan apa? Abdullah Ibnu Umar, dia kata orang yang soleh, Abdullah Ibnu Abbas orang yang alim ataupun orang yang pintar. Taus berkata lagi, dia kata aku mengenali lebih 500 orang sahabat. Tu kita kata Taus ni dia antara tabi'in yang hebat. Dia pernah berjumpa dengan ramai sahabat yang besar-besar. Tapi kata Taus dalam ayat ini, dia kata apa? Jika mereka ataupun sahabat Nabi berbeza pendapat, Ibnu Abbas selalu berusaha untuk meyakinkan mereka tentang pandangan dia sendiri, iaitu pandangan Ibnu Abbas, sehingga akhirnya semua sahabat-sahabat Nabi yang besar tadi akan bersetuju dengan pandangan Ibnu Abbas. Juga ada yang mengatakan, Masruq juga mengatakan, apabila kamu melihat perawakan Ibnu Abbas, maka kamu akan katakan ia laki-laki yang paling tampan. Ibnu Abbas ni walaupun alim tapi nampak kemas, dan bila kita lihat secara luaran, maka kita akan melihat, katakan Ibnu Abbas ini seorang lelaki yang paling tampan. Jika kamu mendengar ia berbicara, maka kamu akan katakan ia manusia yang fasih. Itu tentang kehebatan Ibnu Abbas. Katanya lagi Masruq, jika kamu berbincang dengannya, maka kamu akan katakan ia orang yang paling pintar. Ini siapa? Ibnu Abbas. Dia tak menonjol di luar. Dia tendang orangnya. Tapi bila bercakap dengan dia, tahulah kita bahawa dia seorang yang pandai. Baik. Kemudian kita lihat, inilah kepintaran, pujian-pujian kepada siapa? Pujian-pujian kepada Ibnu Abbas. Yang ada banyak dia tentang kepintaran dan ilmu pengetahuan dia. Seterusnya, apakah faktor-faktor kepintaran Ibnu Abbas tersebut? Apa faktor dia menyebabkan beliau pintar? Saja saya nak kongsi dengan tentang faktor kepintarannya, agar kita juga boleh melihat bagaimana untuk kita mendidik diri kita dan anak-anak kita. Kerana apa? Ibnu Abbas ini dia muda, tetapi dia mendapat peluang yang luas, dan juga dia berada dalam lingkungan yang betul. Lalu jadilah dia orang yang pintar, dan juga jadilah dia orang yang kita katakan alim dalam bidang agama ini. Baik. Seterusnya tentang faktor kepintaran Ibnu Abbas. Yang pertama, ramai yang tahu, iaitu di antara faktor kepintaran Ibnu Abbas ini adalah kerana faktor apa? Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ni ramai yang tahu. Allahumma faqihu fid din.
kata Nabi SAW, doa baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan iaitu Ibnu Abbas ini ditahnik oleh baginda Nabi. Ada yang kata Nabi doakan, Nabi pegang di kepala dia. Apa yang benar pun, yang penting Nabi SAW pernah berdoakan Ibnu Abbas dengan doa dia, iaitu ya Allah, tanamkanlah ilmu agama pada dirinya dan ajarkan ia bertakwil. Hadis riwayat Ahmad, dan beberapa imam yang lainnya. Jadi ada yang katakan faktor kepintaran Ibnu Abbas ni walaupun muda tetapi menjadi seorang yang pandai dan cepat faham, bahkan melebihi pula orang yang berada pada zaman dia tersebut, sahabat-sahabat yang senior yang lain. Di antara faktor yang besar yang pertama tidak kita nafikan, iaitu apa? Iaitu doa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun amalkanlah doa ni. Allahumma alimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Ya Allah, berilah kita, Allah faqihna fid din, ya Allah faqihkan kita dalam bidang agama. Wa alimna ta'wil, bagaimana kita bertakwil dengan agama tersebut. Wahdina siratakal mustaqim, dan tunjukilah kita jalan yang lurus. Doa banyak. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din. Perlu kita berdoa untuk jadi orang yang faqih dalam agama. Ada orang dia fikir, tak apalah, bukan bidang saya, bukan bidang agama. Jangan begitu. Agama ini adalah bidang kita semua, bukan bidang ustaz-ustaz, bukan bidang orang-orang dalam pengajian Islam, tapi agama ini adalah bidang kita semua. Itu ilmu fardu ain. Maka kita juga patut berusaha menjadi orang yang alim seperti mana Ibnu Abbas. Usahalah untuk jadi orang yang faqih, untuk jadi orang yang alim dalam bidang agama, terutama di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, supaya apa? Supaya kita mengenang balik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa nak berikan kebaikan oleh Allah Taala, yufaqihu fid din, maka Allah Taala akan faqihkan dia, ataupun akan berikan dia kefahaman dalam bidang agama. Jadi kena minta dengan Allah Taala agar kita diberikan kefaqihan, diberikan kebijaksanaan dalam bidang agama. Mereka duduk dengan Nabi kan. Jadi bagaimana kita katakan apa? Bagaimana kita kata kehebatan ataupun kepintaran Ibnu Abbas ini boleh berlaku? Di antara faktornya iaitu dia hidup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Ibnu Abbas kita tahu tadi apa, dia merupakan sepupu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah diasuh oleh Ummul Mukminin Maimunah, merupakan salah seorang isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah jika kita kata apa, Ibnu Abbas ini banyak mendengar hal daripada Nabi dan menyaksikan peristiwa-peristiwa tentang ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor yang kedua menyebabkan kepintaran Ibnu Abbas apa dia? Dia hidup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untunglah dapat hidup dengan Nabi. Untunglah, tentulah untung. Tapi kalau kita pada hari ini diberikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan turun-temurun, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang dahulu sampai ke hari ini. Kalau kita nak hidup dengan Nabi, maka banyakkan ikutkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, faktor kepintaran Ibnu Abbas yang ketiga kita kata apa? Iaitu ini mula special Ibnu Abbas. Kita lihat apa? Ibnu Abbas dia bergaul dengan orang yang dewasa. Dia bergaul dengan orang dewasa. Tidaklah dia tidak bermain dengan kanak-kanak sebayanya, tapi kita kata apa? Dia berada dalam lingkungan orang biasa, lalu dia belajar bagaimana untuk menjadi orang-orang yang hebat, bagaimana sahabat-sahabat yang dia bergaul tersebut adalah orang-orang yang hebat. Jadi iaitu ketiga faktor kepintaran Ibnu Abbas. Lepas tu kita ada anak-anak, perlu kita bawa mereka untuk kita tunjukkan pergaulan yang kita lakukan. Sebab anak-anak, apatah lagi ibu bapa, dialah merupakan guru utama kepada anak-anak dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak agar bagaimana bergaul dan bagaimana untuk belajar. Kata Nabi SAW, iaitu mafhumnya berbunyi, anak-anak itu dilahirkan dengan fitrah dan ibu bapa dia yang mengajar. Maka ibu bapa itu punya peranan yang penting. Sebab itu Ibnu Abbas diberikan peluang untuk bergaul dengan orang-orang dewasa oleh ibu bapanya. Kerana itulah dia menjadi di antara orang-orang yang pintar daripada orang-orang yang lain. Pergaulan bersama dengan para sahabat Nabi SAW yang lebih senior
setelah wafat baginda Nabi SAW. Ini di antara faktor yang penting. Daripada mereka itulah sahabat-sahabat yang sini itu, Ibnu Abbas mengambil ilmu dan periwayatan hadis, dan mereka pula banyak mengetahui tempat diturunkan, seperti mana Abdullah bin Mas'ud, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lainnya. Sejarah penetapan undang-undang Islam, penyebab turunkan ayat Al-Quran dan lain-lain sebabnya. Dan begitu Ibnu Abbas ni dapat manfaatkan keberadaan dan kedekatannya dengan para sahabat senior tersebut, walaupun setelah Nabi SAW telah pun wafat. Jadi itu kita kata apa, kisah tentang Ibnu Abbas sanggup pergi belajar dengan sahabat-sahabat yang senior. Ada kisah daripada kisah-kisah Ibnu Abbas ini bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam belajar. Cerita tentang kesungguhan Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Di antaranya apa? Dia kata Ibnu Abbas sendiri, dia kata aku mendapatkan sebahagian besar hadis-hadis Rasulullah SAW daripada kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas, dia dapat hadis banyak daripada siapa? Banyak daripada kaum Ansar, iaitu orang yang berada di Madinah. Jika suatu kali aku hendak belajar tentang suatu hadis, lalu aku akan dapati orang tersebut sedang tidur. Kalau nak belajar tentang suatu hadis, orang tersebut sedang tidur, kata Ibnu Abbas apa? Maka aku akan duduk di depan pintu rumahnya, sehingga orang tersebut dia pun terjaga. Itu sifat siapa? Sifat Ibnu Abbas. Maka tak hairanlah kita kata walaupun beliau didoakan oleh Nabi SAW, tetapi usaha tetap perlu ada. Sifat yang bersemangat, sifat disiplin, adab juga kita lihat bagaimana Ibnu Abbas ini walaupun orang yang pandai, tetapi adabnya sangat tinggi. Ketika nak menuntut ilmu pun dia sanggup untuk menunggu orang tersebut lagi daripada orang tersebut sahaja yang pergi kepadanya. Sebab itu kadang orang pandai ramai nak dicari, tapi dia lupa sepatutnya orang pandai dia juga patut mencari orang lain untuk dia menambah ilmu pengetahuan dia dalam dia beramal ataupun dalam dia memahami satu perkara. Baik, pengajaran buat kita supaya kita belajar bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang keempat, iaitu minat dalam sastra. Faktor kehebatan Ibnu Abbas yang keempat, beliau sangat berminat dalam sastra. Sastra di sini adalah sastra bahasa Arab. Sebab itu tidak kita hairanlah ulama-ulama dahulu, mereka ini mempunyai syair-syair. Mereka ini ada juga dalam sifat mereka suka menulis, suka bersastra dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sastra terutama dalam bidang bahasa Arab itu menyebabkan seseorang itu mempunyai rasa dan juga mempunyai deria yang baik untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, bukan kita kata bahasa syair itu bagus dan tinggi, Al-Quran lebih tinggi, tapi membantu kita dalam proses kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang Melayu ni, di antara kehebatan dia dalam agama apa? Bagaimana halusnya jiwanya untuk memahami agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ibnu Abbas, di antara kehebatannya apa? Dia adalah seorang yang sangat minat dalam bidang sastra, lalu mendidik jiwa dia lebih halus untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi tinggal, yang kelima, faktor kehebatan ataupun faktor kepintaran Ibnu Abbas yang kelima, yang terakhir, iaitu keilmuannya yang holistik. Keilmuannya iaitu menyeluruh. Tidaklah dia sekadar berkenaan hidup dia dengan Al-Quran sahaja, tapi dia mempunyai ataupun dia pandai untuk merangkumkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dia ada. Lalu kita lihat pencapaiannya sehingga mencapai pencapaian seorang yang mujtahid. Mujtahid iaitu siapa? Orang yang dibolehkan untuk berijtihad, menentukan suatu hukum didasari atas dalil-dalil yang mendukungnya. Jadi inilah 5 faktor kehebatan, 5 faktor kepintaran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama, doa daripada Nabi SAW. Yang kedua, hidup bersama dengan Nabi. Yang ketiga, bergaul dengan orang dewasa. Yang keempat, iaitu minat dalam sastra. Yang kelima, iaitu keilmuan yang holistik sehingga menjadi seorang yang mujtahid. Seterusnya, sampai kepada tema kita, iaitu kisah Ibnu Abbas bersama dengan Al-Quran. Kemuncak kita punya perbincangan ni iaitu apa? Kita nak bincang tentang Al-Quran, tapi kita ambil kisah sahabat Nabi SAW. Lalu apa kisah Ibnu Abbas bersama Al-Quran? Di antara kisah yang sangat terkenal, saya ambil satu saja kisah pada hari ini. Ayat Al-Quran yang kita kata ada kaitan dengan sejarah hidup Ibnu Abbas, iaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr surah ke berapa? Surah yang ke-110.
Surah ini diturunkan, dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Walaupun surah ini diturunkan dekat Mekah, dekat dengan Mina, ketika sedang berlaku musim haji. Surah ini diturunkan ataupun dikategorikan oleh para ulama kita dengan surah Madaniyah. Surah diturunkan selepas hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu. Sahabat-sahabat yang senior ini antaranya ramai yang pernah mengikuti dalam perang Badar. Kenapa beza sangat Ustaz? Sahabat-sahabat yang pernah masuk dalam perang Badar dan sahabat-sahabat yang bersama dengan Omar ketika dalam perang terdahulu. Ahli Badar ni ahli yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang memang hebat, sahabat-sahabat yang bukan setakat minat dalam ilmu peperangan, tetapi sahabat-sahabat yang dikira sebagai orang yang dikirakan sebagai pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar Al-Khattab pernah bawa Ibnu Abbas dalam mesyuarat dia bersama dengan ahli Badar, senior-senior yang pernah ikut dalam perang Badar. Baik, kata Ibnu Abbas lagi, aku merasakan ada kebingungan dalam hati mereka. Dia kata bila melihat masuk dalam majlis tersebut, dia rasa ada sahabat-sahabat yang lain memandang lain lah kan Ibnu Abbas pada masa tersebut. Dia kata ada kebingungan dalam hati mereka. Lalu mereka bertanyakan hal itu kepada Umar Ibn Khattab. Dia kata apa? Wahai Umar Al-Khattab, mengapa kamu mengajak Ibnu Abbas ini yang kecil dan muda ini untuk berduduk bersama dengan kami? Usianya masih sama seperti anak-anak kami di rumah. Kenapa bawa Ibnu Abbas ni? Dia anak aku sama baya dengan dia, tapi anak aku kat rumah kan? Kata sahabat-sahabat senior yang lain, kata mereka, pertanyaan mereka kepada Umar Ibn Khattab. Tapi Umar biasa bawa kan? Dia biasa bawa juga Ibnu Abbas dalam majlis atau mesyuaratnya. Kemudian pada hari yang lain, aku dipanggil kembali oleh Umar Ibn Khattab untuk duduk bersama dengan mereka. Di hari yang lain pula, pada satu masa, Umar Al-Khattab memanggil lagi Ibnu Abbas untuk duduk di kalangan mereka. Dan tahulah, kita tahu bagaimana pandangan senior tadi, dia ada rasa macam pelik kenapa Umar Ibn Khattab membawa seorang kanak-kanak sebanyak anak mereka untuk masuk ke dalam majlis mesyuarat mereka. Jadi, dan kata Ibnu Abbas, kata apa? Aku yakin bahawa panggilan tersebut bermaksud hanya untuk menjelaskan alasan mengapa ia mengajakku duduk bersama mereka. Jadi Ibnu Abbas dia syak, dia kata ini mesti Umar nak tunjukkan sesuatu, kenapa sebab aku dipanggil untuk duduk dalam mesyuarat mereka pada masa itu. Lalu Umar Ibn Khattab dia bertanya kepada semua sahabat yang ada pada masa tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, iza jaa nasrullahi wal fath. Surah apa? Surah An-Nasr. Apakah pandangan sahabat-sahabat sekalian, kata Umar Ibn Khattab, tentang maksud firman Allah taala apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya? Surah apa? Surah An-Nasr, surah yang ke-110. Dari sahabat-sahabat yang lain pun, beberapa sahabat yang lain pun menjawab, kita diperintahkan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya ketika kita diberi kemenangan dan pembebasan atas sebuah wilayah. Kata sahabat yang lain, surah ini pasal mestilah kita bersyukur, bertasbih dan bertahmid pada Allah Ta'ala jika kita diberikan kemenangan. Sedangkan ada beberapa sahabat yang lain hanya terdiam tanpa mengatakan suatu kata apa pun. Ada sahabat yang lain dia diam, tak cakap apa-apa kan? Jadi ada sahabat yang lain dia jawab bagaimana? Untuk bertasbih dan bertahmid. Lalu Umar Ibn Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu Umar berkata kepadaku. Kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas tadi. Apakah menurutmu juga seperti itu tafsiran ayat tersebut? Tanya Umar, wahai Ibnu Abbas, kamu pun rasa macam tu jugakah maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dengan pantas Ibnu Abbas menjawab apa? Tidak, dia kata. Tak, dia kata, aku tak sama tafsiran aku dengan sahabat-sahabat yang ada tadi. Nampak? Ia bertanya lagi. Lalu Umar bertanya lagi, iaitu bagaimana pendapatmu, apa tafsiranmu terhadap ayat tersebut, iza jaa nasrullahi wal fath ini? Lalu Ibnu Abbas menjawab, menurutku ayat itu diturunkan untuk memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datangnya ajal beliau. Dia kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Pada pandanganku
surah tersebut diturunkan untuk menunjukkan betapa ajal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dekat. Lalu dibacakan surah tersebut iza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surah. Maka kalau kita lihat benar tak kata-kata Ibnu Abbas tersebut, dan bagaimana dia melihat? Ya, benar kan, iaitu ketika selepas turunnya surah itu, maka tak lama selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rahmatullah ila rafiqil a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali telah pun wafat, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab bila dah diberikan surah kemenangan, bermaksud tugas Nabi telah pun selesai. Jadi inilah maksud daripada Ibnu Abbas, bagaimana surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tentang betapa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dekat. Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, pernah Umar berkata kepada Ibnu Abbas, kata Umar, iaitu pemuda ini berusia muda tetapi dewasa dalam berfikir. Ia mempunyai lisan yang gemar bertanya dan mempunyai akal yang gemar untuk berfikir. Jadi ini di antara kisah ayat surah An-Nasr, iaitu tentang bagaimana pandangan Ibnu Abbas yang berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain dalam menafsirkan surah iza jaa nasrullahi wal fath. Baik, jadi selesai tentang ayat, kita pergi pada penghujungnya. Kewafatan Ibnu Abbas kita tahu akhirnya dia wafat ketika mana berada di kota Taif. Sebab itu makam Ibnu Abbas terdapat di kota Taif. Saya pernah pergi, pernah duduk jugalah di Taif. Dan wafatnya beliau Ibnu Abbas ini pada tahun 68 Hijrah, saat berusia 71 tahun, dan mempunyai anak murid yang sangat ramai. Terutamanya anak murid yang mengembangkan daripada ilmu Al-Quran. Daripada ilmu Al-Quran itu berkembang ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fiqah, ilmu yang sebagaimana syaratlah terdapat dalam Al-Quran. Wafat ketika berusia 71 tahun. Peristiwa wafatnya dirasa berat oleh kaum muslimin kerana keutamaan yang dimiliki dalam keilmuan dan ketakwaan, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Dia kata apa? Ketika mendengar khabar tersebut tentang kewafatan Ibnu Abbas, kata Jabir, orang yang paling berilmu dan paling murah hati telah pun tiada. Sungguh umat ini mengalami musibah yang tidak boleh kita atasi. Jadi inilah kata Jabir. Dia kata bila kematian Ibnu Abbas ini berlaku, mereka sahabat-sahabat yang mereka pada masa itu, kebanyakan tabi'in yang lain mengatakan apa? Habislah. Ini antara musibah yang besar apabila wafat Ibnu Abbas, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, sungguhnya Allah Taala tidak angkat cara Allah Taala angkat ilmu ni macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Taala apabila dia mengangkat ilmu, dia tidak mengangkat ilmu secara langsung, tetapi dia mematikan hamba-hamba, iaitu ulama-ulama, sehingga tidak tersisa lagi satu ulama pun. Maka manusia akhirnya kehilangan ilmu dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Jadi bila mati ataupun wafat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah kata apa? Ini di antara musibah yang besar. Ibnu Hadafiyah, dia mendengar khabar tersebut, dia mengatakan, hari ini telah kita ditinggalkan oleh seorang pengabdi umat ini, ataupun orang yang mengabdikan diri dia terhadap kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita tentang Ibnu Abbas ini. Walaupun mendapat doa yang khusus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita jangan harap kepada doa sahaja. Ibnu Abbas juga tetap menjadi seorang yang kuat berusaha. Dia menuntut ilmu. Bagaimana kita dapat kisahnya tadi apa? Kalau dia terpaksa tunggu di hadapan rumah orang, tidur di hadapan rumah orang, maka dia akan tunggu depan rumah orang tersebut untuk mendapatkan hadis atau penuntut ilmu daripada orang tersebut. Jadi doa, alhamdulillah, satu faktor yang besar. Tapi usaha kalau tak ada dalam berdoa tapi tidak berusaha, maka kita katakan satu perkara yang tidak seimbang. Bagaimana hari ini kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita, tapi kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri, tidak mengikuti arahan dan sebagainya, maka kita kata apa? Tidak seimbang dalam usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas, kita lihat apa? Walaupun hebat, dia hebat walaupun diberikan doa oleh Nabi, tapi dia tetap jadi seorang penuntut ilmu yang kuat berusaha. Yang ketiga, ibrah yang boleh kita ambil, pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu contohilah Ibnu Abbas. Contohi Ibnu Abbas kerana apa? Beliau Ibnu Abbas ni tetap hormat
dan merendah diri meskipun mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi dia seorang yang rendah diri dan hormat orang lain. Walaupun pada masa tersebut beliau ini muda, walaupun pada masa tersebut beliau ini seorang yang belia remaja, tapi pandai. Tidak menjadikan beliau orang-orang yang sombong, bahkan merendah diri. Begitulah sebaiknya kepada kita. Kalau kita jadi orang yang pandai ataupun orang yang mempunyai kelebihan, kita melihat orang di bawah kita, maka kita lihatlah kekurangan yang kita ada. Kalau kita lihat orang yang berada di atas kita, maka kita lihatlah bagaimana kelebihan telah Tuhan berikan kepada mereka. Barulah insya-Allah kita jadi orang yang pandai dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan dihormati. Di antara kisah lain, dia kalau jadi orang yang berkelebihan, dia tak ada masalah, tapi jangan perasan. Itu dia punya kunci dia. Jadi orang yang pandai seperti mana Nabi Musa, tapi boleh belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jadi orang yang rasa macam hebat, tapi lepas tu perasan nak semua benda. Siapa? Iblis, kan? Iblis pada asalnya dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam AS. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-12, kata Iblis, dia kata aku lebih baik daripada Adam. Sifat rasa perasan ni siapa perangai dia? Sifat Iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan dia Adam dijadikan daripada tanah. Maka kita kena sentiasa belajar, jangan ikuti sifat Iblis. Belajarlah merendah diri dan berusaha sehabis mungkin dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selesai kita dahulu perbincangan kita daripada kisah Ibnu Abbas ini. Mudah-mudahan yang pertama ni kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mencontohi Ibnu Abbas dalam menjadi tokoh cemerlang walaupun dalam usia yang muda, belia remaja. Yang kedua, kita berharap Tuhan berikan kita pengampunan di atas kelemahan-kelemahan kita. Walaupun banyak yang telah pun kita pelajari, tapi mungkin terdapat juga kelemahan-kelemahan kita, maka kita harap Allah Ta'ala ampunkanlah kelemahan-kelemahan kita tersebut. Yang terakhir, kita berharap Ya Allah berikan kita istiqamah untuk kita terus belajar dan berusaha, dan berikan kita kesihatan serta perlindungan di atas musibah ataupun ujian yang sedang kita hadapi ini. Dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka masih kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang peroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan husnul khatimah, dan Kau matikan kami dengan keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini kalangan orang-orang yang mendirikan salat, serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada bala bencana, kesukaran hidup, buruknya takdir, serta hinaan atau cemoohan orang-orang yang memusuhi. Ya Allah, perlindungilah kami, lindungilah ahli keluarga kami, berilah kekuatan kepada kami, kekuatan kepada para penyelamat, para petugas kesihatan dalam menjalankan tugas mereka ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aduwan illa khazaltah, wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.